Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada COVID-19 ni secara khusus, niatkan secara khusus dan juga berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bila mana kita bersedekah, niatkan macam tu. Kalau boleh orang yang menerima tu, kita minta supaya dia doakan supaya diangkat COVID-19 ni daripada kita semua dan didoakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Minta supaya dia doakan yang tu. InsyaAllah lepas pada kita bersedekah, orang yang doakan tu akan ada keberkatan dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar dan terbuka hijab. Di langit sana Allah Ta'ala akan dengar permohonan daripada orang yang menerima sumbangan kita, orang yang menerima derma yang kita berikan. Jadi cubalah buat salah satu daripada 4 ni. Sama ada kita semayang hajat, ataupun kita banyakkan berdoa, ataupun yang ketiganya banyakkan beristighfar, dan yang keempatnya banyakkan kita memberi sedekah. Ini pun kita di antara istighfar ni, kita mengakui dosa kita. Seperti mana yang ditunjukkan dalam Al-Quran, cerita ketika mana Nabi Yunus diuji oleh Allah Ta'ala di dalam perut ikan Nun. Bila masuk dalam perut ikan Nun, apa yang Nabi Yunus baca? Nabi minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengakui kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mengakui bahawa kita ni berdosa, kita ni tersilap, kita ni melakukan kesalahan. Bila kita buat macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan suka dan Allah Taala akan angkat balon daripada kita semua. Jadi malam ni salah satu daripada 4 perkara yang anda sebutkan tadi, kita banyakkan berdoa insya-Allah dengan niat supaya Allah Taala bebaskan kita daripada COVID-19 ni, selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, isteri kita semua daripada kemusnahan, daripada kemudaratan COVID-19 ni secara khususnya insya-Allah. Jadi siapa yang tak dapat lagi, siapa yang tak ada lagi, mungkin di atas meja sana ada lagi yang berbaki, itu boleh ambil. Kalau tak ada, nanti anak-anak akan letakkan di situ. Siapa yang tak dapat lagi boleh sama-sama kita jadikan itu sebagai zikir harian ni sepanjang kita di PKP ni. Dan lepas pada ni pun baca terus, jangan takat PKP saja. Lepas pada PKP ni, lepas pada selesai COVID ni, jadikan dia amalan harian, jadikan dia zikir. Sekali baca waktu pagi, sekali baca waktu petang, insya-Allah pendinding untuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala akan jaga kita kerana kita sentiasa mohon pada Allah, berzikir kepada Allah, ingat pada Allah. Allah Ta'ala akan pandang kita dengan pandangan rahmah. Jadi seramai-ramai kita akan baca. InsyaAllah malam ni anda baca laju sikit lah, sebab kita pun 2-3 kali dah. Kita hanya nak jadikan dia sebagai zikir harian. Awal-awal dulu anda baca slow. Kali ni kita akan baca laju sikit. Dan kalau siapa yang baru ikut lepas pada ni, boleh ikuti dalam Facebook, video yang direkodkan, yang dirakamkan, buka balik yang bulan lepas punya anda baca slow. Anda baca slow, boleh tak baca. Tapi yang untuk main bulan 10 ni kita baca laju sikit lah, sebab kita dah biasa. Kita akan laju sikit insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tiupkan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, sebelah depan 3 kali, dan sebelah belakang 3 kali. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan Hizib Nasr tadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita khususnya daripada musibah COVID-19 ni, insya-Allah dengan hadir hati kita, bacaan penuh khusyuk dengan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala ni dia malu kalau kata kita minta banyak-banyak pada dia, malu kalau kata tak bagi apa-apa. Insya-Allah Allah taala akan kabulkan, tapi dengan syarat kita kena mintalah. Malahan Allah taala memang suka sangat kalau kita ada minta ni. Tambah pula minta tu, saya akan dalam hadis Riyadhus Shalihin kita pernah baca dah. Bila mana seorang hamba tu dia sebut ya Rab 4 kali. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, maksudnya hadir hati kita minta sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala malu kalau tak bagi apa-apa kepada hamba yang meminta-minta ni. Jadi insya-Allah dengan permintaan penuh hati kita tadi, hadir hati kita, khusyuk kita tadi, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala permintaan kita. Allahumma amin. Jadi malam ni marilah sama-sama kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Sadikin fi Suluki Maslakil Muttaqin pada bab yang kedua, pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Kita nak lakukan perkara-perkara yang apa yang Allah Ta'ala suruh ni pun kena ada panduan. Nak buat ibadat tu pun kena ada panduan, kena ada rujukan. Jangan kita buat ikut dan saja. Kita boleh sebab aku semayang dah ni, aku dah taat dah ni, aku buat dah ni perkara-perkara ni, harap-harap Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala terima. Ya betul kita nakkan macam tu, tapi mesti kita kena ikut panduan. Agama Islam ni bukan agama yang berpandukan akal. Agama yang bukan didatangkan dengan tiba-tiba difikirkan yang ni betul, yang ni patut buat lalu dia buat dah. Islam bukan macam tu. Islam khususnya dalam bab ibadat mesti kita kena ada dalil. Buat satu benda mesti kena berpandukan Al-Quran dan hadis. Jadi panduannya itu dah pun diberikan oleh Rasulullah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Karim, lalu disaring, ditapih, dipahamkan, dimudahkan oleh para alim ulama yang mengetahui maksud sebenar daripada Al-Quran, daripada hadis. Jadi di dalam kitab Hidayatus Sadikin ini diberikan petunjuk kepada kita, diberikan pedoman kepada kita cara macam mana kita nak beribadah. Cara macam mana kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Malahan diberikan pula etika, adab, cara macam mana yang sebenar untuk kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama, matlamat yang paling tinggi adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kata dapat redha Allah Subhanahu wa taala tu paling tinggi lah. Kita beribadah ni, kita sekarang ni kan nanti bila ditanya awak jom sembahyang dan buat amal ibadah ni nak masuk syurga, maksudnya nak habuan.
Bila kata masuk syurga, nak habuan, nak benda. Habuan ni apa? Dapat duit, nampak habuan. Tapi kalau kata nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang paling tinggi. Kalau kata sampai ke peringkat, aku apa cerita pun, kok mana pun, yang penting redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu paling tinggi lah. Kalau takat nak masuk syurga, maksudnya nak habuan lagi. Nakkan satu imbalan, nakkan satu imbuhan. Tapi kalau kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala, itulah martabat yang paling tinggi. Jadi kalau kita nak buat ibadat ni, nak sampai ke tahap yang paling tinggi, paling sempurna, sampai kata kita boleh meredai apa yang Allah Taala tentukan untuk kita, apa yang Allah Taala takdirkan untuk kita. Walaupun kita ni dicampak ke dalam neraka sekalipun, walayazubillah, kita tak mau. Tapi kerana dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima. Itu kerana redha. Dan sememangnya kita masuk dalam syurga pun bukan kerana dengan ibadah kita. Tu kena ingat. Kena faham betul-betul. Kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana sembahyang kita, bukan kerana sedekah kita, bukan kerana buat amal kebajikan yang banyak kita lakukan masa hidup di dunia ni. Tak. Kita masuk tu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata dah capai ke tahap redha Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang paling tinggi lah. Jadi sama-samalah kita fokuskan matlamat utama kita. Nakkan sesuatu daripada Allah Ta'ala ialah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan syurga, bukan habuan, bukan apa-apa, tapi sebaliknya redha daripada Allah Ta'ala. Itu adalah matlamat yang paling tinggi. Dalam kitab Hidayatus Sadikin, kita dah sampai kepada perkara yang menyebutkan apa yang akan kita lakukan selepas daripada tenggelam matahari. Lepas pada tenggelam matahari, seperti mana yang disebutkan dalam pertemuan lepas, tenggelam saja matahari, kita baca wasyamsi wadduhaha wal-laili iza yaghsha qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kita sampai dekat situ. Kemudian banyakkan istighfar. Selesai saja baca surah-surah tadi, banyakkan istighfar. Kemudian musannif menyebutkan lagi seperti mana kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, kita duduk ni dengar bang maghrib, kita tunggu azan maghrib ni. Jangan pula masa nak azan maghrib duduk kalut lagi, duduk tengok lembu, duduk tengok kambing lagi. Tu tak kena, tak patut lah. Seorang mukmin dia sentiasa duduk tunggu bila nak semayang. Kerana apa? Yang itulah matlamat kita, tujuan kita diwujudkan, diberi peluang oleh Allah Ta'ala hadir ke dunia ni kerana kita untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Di antara ibadahnya buat semayang lah. Jadi duduk tunggu je bila nak masuk maghrib, bila nak masuk maghrib, bila nak masuk maghrib. Jadi maghrib sekarang ni pukul berapa? Maghrib 7.3 minit. Patutnya setengah jam sebelum maghrib tu jangan duduk pergi main kot lain dah. Jangan duduk atas tanah dah. Patutnya duduk dalam rumah dah. Dalam kitab-kitab orang tua-tua dulu pun sebut dah, sebelum maghrib ni jangan duduk main kot tanah. Kerana apa? Masa tu syaitan berkeliaran. Dan sememangnya kita tak duduk di tanah dah. 7.30, 6.30 sebelum kata azan maghrib tu, seeloknya dah mandi, duduk dalam rumah, duduk standby untuk semayang maghrib. Ataupun setengah jam sebelum tu dah mandi, dah start motor nak pergi ke masjid dah. Tu yang sepatutnya. Bukan masih duduk kalut dengan dunia, bukan masih lagi duduk kalut dengan kerja. Ni kerja sampai kita ingat malam. Dah lah keluar api sebelum subuh tadi, pukul 5.30 start kereta api dah. Balik pukul 7.30 tak sampai rumah lagi, sampai pukul 9 malam. Balik rumah anak pun tidur dah. Tu sampai ke peringkat macam tu. Jadi kalau kata kerja sampai ke macam tu sekali, cek baliklah tujuan apa kita duk kerja. Kita kerja untuk apa? Nak bekerja pulun sampai ke tengah malam, anak-anak bini pun tak ada duk tengok ni. Tak nak jumpa bini masa masuk bilik lah, nampak lah juga tidur dengan bini. Dan anak-anak tu mana? Balik tengok dengan anak pun tak ada duk tengok. Allahu Akbar. Ni kena cek balik. Kita kerja untuk apa? Kerja semata-mata nak ligan duit saja ke ataupun nak buat apa? Kalau kata sampai ke tengah malam tu, Allah lah kali stres. Dia dah stres jadi macam mana? Dengar dalam berita terjun bangunan. Kisahnya apa? Rindu kepada anak-anak. Dia dah stres kan, tekanan, terjun bangunan mati. Kerana apa? Puluh nak kerja sangat. Padan-padan dah lah. Kita kerja imbangkan juga dengan kualiti hidup. Duit banyak-banyak tujuannya apa? Untuk hidup bahagia, untuk hidup dengan anak dan juga isteri. Ni kalau kata duit banyak tapi terpisah, duk asing, duk jauh-jauh, hanya duk berhubung dengan handphone saja, hidup macam mana ni? Tu bila mana ditanya berkenaan dengan anak, anda bacalah satu artikel dalam internet ni, bila dia sebut bila apa si suami isteri ni duk mengadu kat doktor ni, kami ni tak dapat anak lagi, macam mana ni, nak buat macam mana ni? Lepas tu lah kali doktor tanya, Han duduk tak mana ni, suami duduk tak mana, isteri duduk mana? Suami duduk di Perlis, isteri duduk di Johor. Lepas tu duduk berhubung macam mana? Kami duduk berhubung guna internet. Kalau macam tu anak kan download sudah lah.
Dah nak dah uluk sudah. Dia macam tu punya kerja. Apa cerita hidup sekali tapi duduk jauh-jauh. Nama kata suami isteri. Duduk sana ujung sini. Jadi tak patutlah kita tengok balik kerja kita macam mana. Nak buat macam mana kerja dengan kerajaan ni. Usahakan bagi boleh balik. Ni dah 5 tahun dah tak boleh nak duduk sekali lagi. Payah. Ni macam mana ni kerja, tengok balik tujuan kita hidup untuk apa. Tujuan menikah adalah untuk mengembangkan zuriat. Nabi suka kalau kata zuriat yang ramai. Tapi tak dapat zuriat pun. Tengok balik, cek balik, sesuaikan balik dengan kehidupan kita. InsyaAllah mudah, hidup kita pun bahagia, dunia kita dapat, akhirat pun akan jadi tenang insyaAllah. Maka bila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab olehmu kan dia. Kemudian baca olehmu, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilata. Asalnya Muhammadan al-wasilata. Nun kasrah tu bila mana dan tu asalnya dal dengan nun. Dal fathah nun sukun. Tapi bila kata nun tu bertemu dengan sukun, lam sukun. Al-wasilah. Lam sukun tu jadi iltiqa'us sakinan, bertemu dua sukun. Dalam kaedah Arab bila mana bertemu dua sukun ni, nun yang huruf yang pertama, sukun yang pertama, baris huruf yang pertama hendaklah dikasrahkan. Jadi Muhammadanil, Muhammad yang macam Muhammadan al-wasilah tak betul lah. Kalau Muhammadan al-wasilah tu waqaf lain lah. Muhammadan al-wasilah. Tapi kita tak baca waqaf, kita sambung, kita baca wasal. Cara macam mana? Ditambah nun kasrah. Di sini pun dalam kitab yang ada di tangan anak ni pun dia ada tulis nun kasrah. An tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta ya arhamar rahimin. Lain sikit tu. Dia punya bacaan dia, kita duk baca yang lain sikit. Wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Boleh juga, samalah. Lebih kurang sama. Maksud dia lebih kurang, cuma tambah kurang tu biasa aja. Mungkin dalam ni versi yang lain. Yang kita ada baca tu versi yang lain. Mana yang mudah? Yang duk jadi masalah tak baca langsung. Tengkak punya. Hang ni tak betul, hang ni tak kena. Lagi ni baca dak pun. Itu yang masalah tu. Bagus dah orang nak baca tu kan, biar apilah dia baca betul jugalah, kena juga. Bukan kata dia duk reka tah dapat tang mana dalam mimpi merapu ke pada. Memang dia tengok betul, ambil daripada kitab dan ada berguru. Cuma berbeza dengan versi kita. Selagi mana kita boleh bertolak ansur, maka yalah, tak nak masalah apa. Imam Syafi'i pun ketika mana berziarah kepada Imam Abu Hanifah, dia tak baca qunut kan. Kemudian ditanya, Syekh sebab apa tak baca qunut? Sedangkan kamu sebut kata qunut ni sunat muakkad. Kena baca. Aku menghormati sahibu hadzal maqbarah. Aku menghormati pendapat daripada tuan yang tuan kubur ni. Imam Abu Hanifah dia kata tak baca qunut. Pada pendapat dia tak baca qunut. Tak ada masalah apa. Jangan sampai kata menjejahkan akidah, benda yang utama, benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat, itu tak kena lah. Tapi kalau benda-benda sunat, benda khilafiyah, selagi mana kita boleh bertolak ansur, ya biarlah. Tak apalah. Jangan nak macam tu, tak apalah. Tak ada ganggu apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Ni bertengkar. Imam tu tak baca surah, tak baca bismillah. Tak boleh lah duk tengkar. Tu hampir Mekah mayang imam mana? Duk mayang dengan imam Masjidil Haram juga. Baca Fatihah lah. Baca bismillah dah. Bukan baca bismillah dah. Tak dengar pun. Tuan duk ikut apa? Boleh ke tak boleh tu? Tak ada apa semua pakai ikut, aku pakai ikut. Hak tu boleh pula. Hak tu boleh pula duk ikut main diri, duk tengkar bila mana orang tak baca bismillahirrahmanirrahim. Naknya benda tu khilafiyah. Benda tu sebenarnya di kalangan ulama, benda tu boleh bertolak ansur. Maka berlapang dadalah, jangan sampai kita jadi berpecah belah. Setelah itu maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib. Ini sunat muakkad. Nabi tak pernah tinggal. Di antaranya 2 rakaat sebelum maghrib. Bukan 2 rakaat lepas maghrib. Tapi ini bukan sunat muakkad. Bukan sunat muakkad. Tapi cuma disebut di sini seeloknya kita buat. Yang sunat muakkad lepas daripada sembahyang maghrib. Ini bukan sunat muakkad. Minta maaf. Ini bukan sunat muakkad lagi. Setelah itu maka engkau sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib, dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian daripada Al-Fatihah pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian engkau sembahyang fardu maghrib, kemudian daripada menjawab iqamah. Ini pun kita nak ambil sebenar. Sebab apa? Mayang sunat ni lepas pada azan, mayanglah sunat. Silakan kalau ikut dalam hadis Nabi, cerita berkenaan dengan kelebihan Bilal bin Rabah. Satu malam Nabi
masuk dalam syurga. Nabi masuk dalam syurga. Kemudian Nabi esok pagi itu Nabi pergi ke masjid. Kemudian Nabi berjumpa dengan Bilal bin Rabah. Nabi kata kat Bilal, wahai Bilal, semalam aku dengar cara hang jalan. Dengar cara hang jalan itu tak dalam syurga. Apa yang hang duk buat ni? Apa yang kamu buat ni? Sehingga kan aku dengar kamu dah pun jalan dalam syurga. Buat apa ni? Buat benda apa ni? Amalan apa yang kamu lakukan? Nabi tanya kepada Bilal bin Rabah. Apa yang Bilal kata? Tak tahu ya Rasulullah, tapi apa yang saya ada ingat, saya ada buat apa? Setiap kali lepas pada azan saya sembahyang 2 rakaat. Lepas pada azan saya sembahyang 2 rakaat, dan setiap kali saya terbatal, ni yang kedua, dia buat 2 benda ni. Lepas pada azan sembahyang 2 rakaat, dan setiap kali saya terbatal, saya berhadas, saya tak akan tunggu lama tu saya berwuduk. Dia jaga wuduk dia. Jaga wuduk dan juga sembahyang 2 rakaat lepas pada azan. Jadi dia tak tinggal yang ni. Nabi kata hak tu lah tu. Kerana duk jaga sentiasa dalam keadaan berwuduk, bukan dalam air sembahyang. Ada orang terjemah kata sentiasa berada dalam air sembahyang, duk pergi terjun kolam. Tu tak kena. Tu duk pergi terjun kolam bawa ni. Dak nak ambil pahala sentiasa berada dalam air sembahyang. Kata kolam orang nak ambil sembahyang. Hak tu bendui. Hak tu tak kena tu pergi terjun kolam. Apa ambil yang sembahyang berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sentiasa kita dalam keadaan taharah, keadaan suci. InsyaAllah kelebihan ini seperti mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bilal bin Rabah. Lepas pada azan, sembahyang 2 rakaat, dapat pahala ataupun dapat kelebihan seperti mana Bilal bin Rabah. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata. Ini lepas pada sembahyang maghrib. Setelah itu maksudnya lepas pada kita selesai sembahyang maghrib, lepas pada berzikir lah. Berzikir pun kita baca dah sebelum ni. Lepas pada sembahyang disunatkan kita beristighfar, tapi dia skip yang tu, dia tak sebut dah zikir-zikir tu, dia sebut terus. Maka setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata, dan 2 rakaat ini dinamai sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni maksud sunat itu sembahyang sunat lepas daripada sembahyang maghrib 2 rakaat. Sembahyang sunat lepas daripada sembahyang maghrib 2 rakaat, yang tu sunat muakkadah. Nabi tak tinggal. Nabi tak tinggal, tapi bukan berarti yang tu sampai ke peringkat kena buat fardu dak. Nabi kata yang tu bukan fardu, sunat. Nak tinggal pun tak berdosa. Tak berdosa, yang tu katakan sunat. Kalau buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Berbanding dengan wajib, buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggal tak dapat dosa. Tinggal tak ada apa-apa. Kalau kata harus, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Itu harus. Kalau makruh, buat tak apa elok lah. Tapi kalau tinggal dapat pahala, itu makruh. Dia ada 5 hukum. Wajib, sunat, harus, makruh. Makruh ni kalau buat tak dapat dosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Tinggal dapat pahala, makan bawang, main sembahyang di masjid. Tapi disebabkan nak sembahyang jemaah, tinggal makan bawang tu, makan sate. Tapi dia memang peminat bawang pun. Tapi makan bawang bau mulut lagi, ganggu orang punya. Tinggal dapat pahala. Kerana tinggal makan bawang tadi dapat pahala. Makruh makan bawang lalu mai ke masjid takut bau, ganggu orang lain. Dan yang terakhir haram. Haram tak boleh buat lah. Kalau haram, buat juga dapat dosa. Kalau tinggal dapat pahala. Jadi dia haram dengan wajib, sunat dengan makruh. Faham yang tu hukum. 5 hukum di dalam fiqh. Dan 2 rakaat ini dinamai sunat muakkadah, iaitu sunat yang dituntut muwafaqah antara ulama sufi dan fuqaha. Muwafaqah ulama sufi dan fuqaha maksudnya ulama sufi kata sunat yang ditutup, fuqaha pun kata sunat yang ditutup, berbanding yang 2 rakaat sebelum. 2 rakaat sebelum pada ulama sufi sunat sungguhlah sunat. Maksudnya buat tu memang sepatutnya dibuat. Tapi ulama fuqaha dia kata tak buat pun tak apa. Bukan sunat muakkadah. Kalau sebelum maghrib. Tapi kalau lepas maghrib, sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Macam tak ada surah lain noh. Macam tak ada surah lain ni qul ya qul huwallah. Qul ya qul huwallah. Awaknya lah kali hang buat tak? Taklah bagi surah lain. Tak duk tanya nak buat ke tak buat. Ni yang duk jadi masalah, duk petikai surah tapi buat tak pun. Duk tu baca lah surah lain pula, ni duk qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Kalau jadi imam lain lah. Sampai kenal dia tu imam apa? Imam wadduha. Imam wadduha. Imam mana lagi? Imam mana lagi? Imam wadduha. Tiap kali semayang wadduha. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Surah tu je. Tak, dia memang cepatnya wadduha. Iza ja'a nasrullahi wal fath.
Surah tu je. Tukar-tukar lah. Kalau sembahyang fardu ni tukar-tukar. Tapi kalau kata sembahyang sunat, dimudahkan. Kan lewat surah lain tak apa agak. Tapi yang ni paling kurang kita cubalah ikut. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tu pun qul ya ayyuhal kafirun kalau tak baca betul-betul berbelik kau tak jumpa ekor. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la tak tiba. Sadaqallahul azim. Rakaat tu. Tak berjumpa lakum dinukum waliyadin. Tu ekor dia. Ni kalau tak jumpa tak hafal betul-betul, dah panjanglah baca dia tu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib rak'atain qabla an yantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdillah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fil rak'ati ats-tsaniyati bilhamdillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dhunubihi kama takhrujul hayyatu min salkhiha. Artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib dahulu daripada bahawa ia bertutur serta seseorang padahal ia membaca dalam rakaat yang pertama itu alhamdulillah, iaitu surah Fatihah, dan qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca ia pada rakaat yang kedua itu dengan alhamdulillah surah Fatihah dan qul huwallahu ahad, nescaya keluar ia daripada segala dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelumburannya. Maksud kulit dia salin kulit. Bila salin kulit itu bersih lah. Dia bersih je. Kita ni lepas pada mandi terim semua nampak smart, nampak cantik. Macam itulah diumpamakan bersih daripada sebarang kotoran, nampak smart. Macam itulah digambarkan orang yang hanya melakukan sembahyang maghrib kemudian buat 2 rakaat malahan dibaca pula dengan surah-surah yang disebutkan tadi, Allah Taala akan berikan kelebihan pada dia, diampunkan dosa dia. Dan adalah meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qashashi dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin daripada Ibn Najjar dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Jadi kita cubalah buat benda simple, benda yang ringan. Paling-paling kurang sembahyang duduk pun tak apa. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sembahyang duduk pun tak menjadi masalah. Sembahyang sunat, sembahyang fardu kena berdiri. Tapi sembahyang sunat boleh saja duduk. Ada sakit lutut sembahyang duduk. Tapi kalau sembahyang diri, yang tu lebih utama. Kemudian kata musannif lagi, dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratibah itu, maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat dan dinamai dia dengan sunat awabin. Ini masuk tajuk yang baru, sembahyang sunat awabin pula. Jadi untuk malam ni rasa cukup sekat tu dulu. Kita bincang, kita baca berkenaan dengan apa yang dilakukan lepas daripada masuknya waktu maghrib, sembahyang maghrib dan juga sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.